Kita hantar yang lain tu. Ini dah tak sempat Apa kita jalan je dulu. Jadi untuk mereka bentuk sistem pengairan tu, yang ini. Katalah tuan-tuan dah ada ladang Saya terpaksa buat slide saya sendiri. Okey, katalah tuan-tuan ada ladang nangka. Betul ladang nangka? Boleh ke ladang nangka? Ini pokok lah Ini pokok. Biru ni adalah pipe lah. Ini dia punya submain. Ini main. Saya ada letak valve satu. Saya letak pump satu. Lepas tu ini contohnya pokok nangka lah Boleh nangka ke nak pokok lain? Okay. Katalah nangka ni, ini saya punya penitis. Saya pilih micro sprinkler. Sebab ini kita slide saya sendiri ni. Okay. Katalah saya letak micro sprinkler. Satu, dua, sini dua. Ini saya dah adjust slide tu, saya set lagi sekali lah tuan-tuan Dan disebabkan saya punya nangka ni, kata lepas tuan-tuan buku tu saya perlukan sebanyak 120 liter sejam sehari. Ini dia punya kebutuhan air. Dan saya pun, saya dah tengok katalog tadi tu, saya cakap saya nak pakai micro sprinkler ready. Saya nak pakai micro sprinkler. Katalah saya ambil yang jenis 24. Supaya tuan-tuan ada beza dia punya nanti lebih kuat. Boleh 24 itu minit kan? Okey, katalah ni saya sebab nak bagi dia nampak real sikit tak adalah real sangat. Katalah sprinkler saya ambil yang 2 GPM, 2 gallon per minit punya flow rate. Mana saya dapat ni? Saya buka katalog yang tadi katalog tu 2 GPM. Lepas tu dia tulis, ini dia punya Q. Lepas tu dia kata operating pressure diperlukan 1.5 hingga 3 bar. Ini yang saya pilih Jadi dalam konsep sistem pengairan tadi tu, kita ada dua benda yang kita nak kena tahu kan, Q dengan H kan. Kita nak kena tahu Q dengan H. Dan Q kat mana yang kita kena tahu, dan wajib kita juga adalah satu Q. Kalau saya dah dapat projek tu, kita ada Q1 sini, Q2. Saya ambil satu line dulu kita baru buat yang bawah Q3, Q4, Q5, Q6, Q7. Ini Q8 dan Q7 di sini. Tuan-tuan anggap yang ni tak ada dulu Yang ni nanti baru saya akan guna Kita anggap kita ada satu line ni. Satu line macam ni. Jadi sifat Q sebenarnya simple je. Sifat dia adalah sifat hasil tambah, bertambah-tambah. Katalah kalau sekarang ni saya pakai dekat sini 2 GPM, sini 2 Sebelum masuk dia
saya kena sediakan air sebanyak 2 GPM. Sama juga kat sini, kalau kat sini saya ada 2 sprinkler kan, kat sini saya kena pastikan air masuk untuk cukupkan ni 2. Ini pun sama, macam itulah sifat dia. Sini 8, sini 10. Kalau sini berapa? 10 lah. Saya anggap yang satu lain dulu, jadi jangan tak dulu. Okey, kalau sini? Kalau satu lain 10, okey. Kita buat kalau semua ni ada. Kat sini berapa Q dia? 2. Sini? 4. Sini? 6. Di sini? 4. Sini? Berapa? 16 campur 16 lah kan? Di sini? Apa? 2, 3, 4. Sini berapa sini? Sini 8. Sini 8 lah. Sini 16 campur 8 24 GPM. Dapat macam mana tuan-tuan nak kira flow rate GPM? Kan dia bersifat ni air tau. Kalau kita nak bagi berapa dia punya kadar air dia tu, sifatnya bertambah macam tu. Yang bawah tu 8 ke 6? Kurang satu merah. Kurang satu ujung. Kurang satu merah Okey. Sekarang ni tuan-tuan, kalau saya bagi tanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan nanti nak design untuk pipe lateral, biasanya orang akan buat satu je saiz kan? Sini satu saiz. Tuan-tuan boleh label kat sini QL lah lateral. Tuan-tuan akan pakai 10 GPM untuk yang line satu. Ini Q lateral untuk line 2. Tuan-tuan akan pakai 6 sini. Q lateral line 3 8 GPM. Yang ini tuan-tuan boleh labelkan dia sebagai Q sat main. Sebabkan ni perlu ada satu-satu ya, sat main kan. Jadi Q sat main ni, kalau tuan-tuan ada case macam ni tak balance, tuan-tuan akan gunakan yang paling besar lah kalau senang. Tapi kalau kata projek tu mega, tuan-tuan kena tengok lah, boleh buat yang 8 ataupun boleh guna satu-satu. Jadi kalau nak simple, kita ambil yang paling besar. Kita ada kat sini sepatutnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan? 16. Dan yang ni adalah Q main kita. Q main line 24. Okay. Kalau dia punya sifat H macam mana H? H ni adalah operating pressure. Jadi sifat H ni, kita kalau boleh nak keseluruhan sistem kita ni, kita nak di antara ni. Jadi kalau H ni, kalau tuan-tuan convert berapa? Tapi kalau untuk design tak payah ambil maksimum, yang tuan-tuan ambil tengah-tengah lah. Biasa kalau saya ambil sini 2. Kalau tengah-tengah apa? 2. Katalah 2.25 kan? Apa kan? Convert kepada meter. Tuan-tuan akan dapat 22.5 meter. Okey. Proses saya. Tuan-tuan pegang tu dulu. Tinggi. Okey. Tadi dia kata kat sini tuan-tuan dah dapat kadar air tertinggi berapa untuk main. Tekanan operasi penitis dah ada situ. Yang ketiga, peranjang critical pipe ataupun LC. Kalau kes macam ni, LC adalah jarak yang paling jauh daripada kita punya stop port. Ini stop port kita. Jarak pipe yang paling jauh pada satu.
Katalah ini jarak tanaman katalah jarak tanaman kat sini 6 meter. Tu 6 meter kat sini kita ada 6 meter. Sini ke stop cock katalah 10 meter, stop cock ke pub kita ada 60 meter. Jadi jarak LC tu ya tuan-tuan. Ini penting LC ni Jadi LC adalah jarak yang paling jauh daripada biasa stop cock duduk kat sini lah. Biasa stop cock dia duduk dekat tempat. Jadi katalah sini 60 meter. Jadi LC adalah jarak yang paling jauh sini. Itu adalah LC 6, 12, 18, 24, 30, 36. Katalah sini 3 meter, katalah 4 meter. 40, 60 adalah bila tuan-tuan dah dapat LC, tuan-tuan ada dua jadual yang tuan-tuan boleh gunakan untuk rujuk lah. Bermula tuan-tuan kena guna jadual yang ni 10% allowable pressure loss untuk lateral dengan submit. Ini digital juga. Jadi jadual yang belah kiri ni guna je untuk tu. Apa tu? Tuan-tuan nak buat sizing pipe lateral yang ni dengan yang submit. Okey, jadi cara nak gunanya tuan-tuan ada tekanan operasi. Ni bar kita pakai 2.25. Dia tekanan operasi. Yang kedua tuan-tuan kena ada critical length LC. Okey, jadi kalau tuan kita nak guna contoh ni 22.5 22.5 tak ada kat sini. Yang terdekat 2.5 bar. Kena ambil lebih sikit lah 2.5 bar. Dan LC kita kat sini dalam bentuk feet Jadi yang ni 100 meter kau jadi feet. Betul, lebih faham tak? Jadi 330 meter 330 meter kalau tak ada tuan-tuan ambil ke depan 350 meter. Jadi kat sini tuan-tuan akan ada 1.21. Dia panggil adalah FF, friction factor 1.21 PSI loss per 100 kaki. Ni per 100 kaki. Okey. Jadi yang ini dipanggil allowable, yang dibenarkan allowable 10% tadi yang dibenarkan. Okey, sekarang tiga nilai ni tuan-tuan dah ada. Tuan-tuan bolehlah guna yang table pipe ni. Sebenarnya table pipe ni tuan-tuan boleh cari dekat internet. Dia panggil pressure loss pipe. Ataupun tuan-tuan type dia polyethylene plastic pipe ID ni, tuan-tuan boleh dapat lebih kurang macam ni lah bentuk dia. Sebenarnya ni panjang lagi ni saya potong. Jadi kalau tuan-tuan nak guna table ni, yang pertama tuan-tuan kena ada ni, flow dalam GPM. Kita punya flow sekarang ni, sebabkan sekarang ni kita nak buat, sekarang ni yang flow ni, kalau dah kita nak buat lateral punya flow, kita akan guna lateral punya flow lah. Kalau nak guna yang submit, kita akan pakai flow submit. Boleh? Okey, katalah saya nak buat lateral punya flow. Saya kata lateral saya 10 GPM. Saya pergi 10 GPM. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Lepas tu dalam jadual ni, kalau tuan-tuan dia tak ada tulis kat sini yang di ruangan kelabu ni, kira tuan-tuan tak boleh pakai. Sebab air tu terlalu laju Kalau tuan-tuan tengok dia kalau lebih daripada 5 ni, dia akan jadi kelabu. Maknanya pipe tu tuan-tuan tak boleh pilih. Lepas tu yang kedua, tuan-tuan akan ada PSI loss per tu. PSI loss per 100 kaki tu yang kita kira tadi tu, yang dapat daripada jadual sini Jadi PSI loss per 100 kaki tu, kalau tuan-tuan pilih, jangan lebih nilai tu. Untuk lateral tu dan submit, jangan lebih nilai 1.21. Jadi cara tuan-tuan nak guna 10. Tuan-tuan pergi sini kelabu, dia akan bergerak ke sini kelabu
Buka kanan kelabu tak boleh. Ini tak boleh. Pergi sini boleh, tapi kita kena check PSI loss ini lebih ke kurang? Tak boleh dia kena kurang Pergi sebelah. Jadi sebelah ni 1.1/4. Kalau tuan-tuan naik ke atas, inilah average ID. Pakailah yang nominal size 1/1/4. Kat sini lah pipe sizing tuan-tuan. Untuk pipe lateral yang ni, tuan-tuan kena pakai HDPE 1/1/4 diameter. Boleh? Untuk submain, submain kita ada 16. Tuan-tuan pergi pula 16. 16. Belah sini memang tak boleh kosong. Ni boleh? Ni jadi submain ni jadi 1/1/2. Nominal diameter lah. Ni pun patut tulis ND sebab atas tu tulis nominal diameter Kalau ni mainline special. Sebab tu kat situ graf tu boleh tulis untuk lateral dan submain saja. Okey, kalau main caranya simple je. Sini 24. Tuan-tuan cari je yang 24, jumpa yang the first ni. 1.72. Dan kalau macam saya tak akan ambil 1.72 lah sebab dia sebenarnya tinggi. Kan? Jadi tuan-tuan kalau boleh carilah yang bawah 1. Main macam tu 24, cari yang bawah 1. Tuan-tuan akan dapat main. Selesai pipe sizing. Kalau dah selesai ni, kita lihat sikit. Okey, tadi pemilihan pereceh yang ni, tuan-tuan kena tengok keperluan dia tanaman kan? Tuan-tuan kena dapatkan supaya dia balance. Dia nak 120, kita pakai 2 GPM dia lebih kurang. Boleh lah, lebih kurang sejam lah kan? Tuan-tuan boleh convert lah. Ini just size pipe tu kan? Ini pun pipe sizing. Kita belum cerita berapa horsepower. Belum. Yang ni kita dah pilih pipe sizing. Kalau dah betul, barulah kita buat untuk pump selection. Okey, saya rasa dalam buka sikit. Okey. Jadi di bawah pump selection ni, kita masih lagi benda yang sama kita nak cari tu. Q dengan K. Tapi dalam pump, unit pump ni dipanggil total dynamic head, TDH. Jadi apakah dia? Okey, untuk yang keadaan air pump yang paling senang sekali. Keadaan air pump biasanya kita akan guna kadar mainline. Kadar air mainline adalah kadar air pump selesai satu pump. Bab yang kedua kita nak cari adalah dia punya berapa banyak head untuk pump tu. Jadi kalau tuan-tuan nak faham head tu, nak padam tak padam? Jadi gambar dah? Betul. Ambil gambar dulu. Itu saya sikit banyak. Saya tak pernah shortcut. Juga Dia kalau depan ni.